Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad, dan kami bawakan segmen realiti rakyat tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Pagi ini kami bawakan kisah perjalanan untuk melancarkan sebuah filem di tengah-tengah pandemik COVID-19. Apa cabarannya dan bagaimana sambutan masyarakat terhadap konsep filemnya yang cukup unik. Dan kita melihat bergerak ke hadapan bagaimana industri filem perlu mengadaptasi kepada norma baru dan dalam masa yang sama kekal berdaya tahan. Kita akan mulakan segmen realiti rakyat di Awani Pagi sekarang. Baik Gigi, kita sudah sampai ke pertengahan tahun 2020 ni yang boleh katakan rasa macam filem seram jugalah. Daripada tercetusnya pandemik global, kita lihat banyak konflik dan tragedi dan mungkin juga perubahan kerajaan tu. Tapi kita nak lihat bagaimana penerimaan masyarakat ini terhadap satu filem seram Roh yang dilancarkan baru-baru ini. Dalam masa yang sama, Roh juga turut berdepan dengan cabaran yang agak unik apabila menampilkan kisah seram yang berbeza dan mungkin sekarang ini masih lagi sukar diterima di pasaran di tengah-tengah pandemik ini, ketika mana industri filem kita menyaksikan bergelut untuk menjual tiket dan memenuhi pawagam. Namun di sebalik cabaran itu, Roh yang hanya memakan kos banyak RM30,000 berjaya mengutip hampir RM250,000 pada minggu pertama tayangan, Naila. Dan ia juga menerima sambutan yang sangat hebat walaupun mengisarkan tentang konsep dakwah secara tersirat, tidak menggunakan unsur jump scare seperti filem seram lain dan menampilkan gaya penceritaan yang berbeza. Dan susulan itu, filem Roh kini dijangka ditayangkan di beberapa pawagam juga di Kemboja pada akhir tahun ini. Kita nak membicarakan tentang cabaran dan juga bagaimana langkah seterusnya buat industri filem. Kita akan bersama penerbitnya. Bersedia bersama kami Amir Muhammad, pengarah urusan dan pengasas Kuman Pictures. Assalamualaikum, selamat pagi Amir. Assalamualaikum, salam. Terima kasih kerana sudi bersama Realiti Rakyat dan kita melihat kepada sokongan yang cukup hebat terhadap filem Roh ni. Adakah Amir menjangkakan situasi itu apabila mengambil langkah untuk melancarkan filem Roh di tengah-tengah pandemik dan dengan dalam keadaan ekonomi yang merosot sekarang? Ya. Sebab tarikh asalnya sepatutnya Mac, tapi ditunda disebabkan PKP dan pawagam tutup. Dan kami berterima kasih kami mendapat slot pada bulan Ogos. Tapi ternyata pada bulan Ogos ni tak ramai penerbit lain yang berani atau cukup bodoh untuk keluarkan filem mereka. Jadi untuk tempoh 3 minggu, filem Roh ni satu-satunya filem tempatan di pawagam. Amir, kita lihat pada awalnya seperti Amir katakan tadi, rancangannya adalah untuk mengadakan tayangan. Pada asalnya tarikh tayangan Roh ini adalah pada Mac lalu, tetapi melihat kepada pelaksanaan PKP dan kemuncak gelombang kedua pandemik COVID-19 ini di negara kita. Jadi bagaimana dari pihak produser ini melihat kepada persiapan yang perlu dilakukan apabila tarikh tayangan itu terpaksa ditangguhkan sehingga Ogos? Apa contoh mungkin kos kerugian yang perlu dialami? Kerugian yang dialami adalah surat poster kami dah sempat print semua. Jadi daripada dengan tarikh asal. Jadi daripada print poster baru, kami print stiker sahaja dan tampal tarikh untuk menjimatkan kos. Dan semua iklan yang berjalan sewaktu itu ditangguh, iklan digital dan iklan website. Tapi kemudian disambung semula. Sebab ada macam tempoh tertunggak tapi ada hikmahnya juga sebab disebabkan kami keluar pada bulan Ogos di mana tidak ada saingan sangat, jadi sambutan dari pihak pawagam lebih meriah sebab mereka mahukan filem baru. Jadi asalnya kami sepatutnya keluar dalam 55 pawagam, tapi sekarang dah meningkat ke lebih 70. Dan juga ditayang di Singapura dan Brunei. Dan kita lihat itu sebagai macam ada hikmah di sebalik PKP itu, blessing in disguise kata orang. Dan kalau kita tengok bagaimana double edge lah. Kalau Amir sendiri melihat pada filem ini bagaimana dari segi promosi, kita ada baca juga ada promosi yang dijalankan yang mengatakan bahawa kalau tak seram wang akan dikembalikan. Adakah keyakinan yang cukup tinggi itu menyuntik minat kepada orang ramai untuk menonton filem ini? Ya, sebab itu promosi biasa yang kami buat. Siapa yang menonton pada hari pertama
Kalau tak suka, mereka boleh post tiket tu kembali kepada kami dan kami akan pulangkan. So setakat ni kami tak tahu lagi jumlah dia. Kami akan cek post office hari hujung minggu ni dan lihatlah berapa ramai yang minta duit kembali. Dia sekadar untuk memeriahkan suasana sebab ini filem baru dan bajet promosi pun tak begitu tinggi. So lebih kepada macam kita buat rumah terbuka. Siapa nak datang dan kalau tak puas hati kami pulangkan gitulah. Ya, itu sebenarnya satu teknik pemasaran yang agak unik. Memang mendapat banyak perhatian di media sosial apabila kata, kalau tak suka boleh refund. Sangat menarik. Tapi itu antara salah satu cabaran yang kita lihat melancarkan filem ketika masih lagi kita dalam PKP pemulihan ini. Tapi sebelum ini kalau ketika fasa pertama, fasa kedua PKP, ada juga beberapa filem yang ada ditayangkan tetapi menerusi platform streaming secara digital. Jadi mengapa Amir sendiri tidak mengambil langkah yang sama? Instead pilih untuk masih lagi tayangkan di Pawagam walaupun terpaksa tangguhkan, terpaksa menanggung kos. Ya, sebab kami memang terima tawaran untuk masuk terus ke streaming. Tapi setelah berbincang dengan pengarahnya, Emir Izwan, dia bertekad bahawa filem ni memang dibuat untuk layar besar. So siapa yang pernah tengok Roh akan setuju mungkin bahawa filem ni memang dibuat untuk lihat di Pawagam. Sebab keadaan dia yang sunyi dan gelap dalam hutan gitu. Jadi bila kita tengok dalam suasana Pawagam, dia lebih terasa impak dia. Rasa galau, rasa kacau, rasa serabut dan hilang tu lebih terasa. Tapi yalah, insyaAllah bulan depan memang akan masuk platform streaming. Tapi kita beri peluang dulu untuk orang menikmati dengan cara yang sepatutnya. Kita faham bahawa perbelanjaan kos untuk membuat filem Roh ini hanya RM30,000. Ada cabaran tak untuk menjalankan penggambaran dengan bajet yang kita lihat kecil? Atau apa mungkin nasihat kepada syarikat produksi independen yang lain bagi Amir sendiri kalau mereka nak membuat dengan bajet yang kecil sebegitu juga? Rasanya itu typo sebab bajet bukan RM30,000, dia RM360,000. RM30,000 ni terlalu miskin lah. RM360,000 iaitu mungkin 1/3 daripada bajet filem biasa kalau buat filem seram atau separuh. Jadi dia kos rendah tapi tidaklah. RM30,000 tu banyak tu. Ya. Amir, kita nak ceritakan tentang konsep dan cara penceritaan Roh ini juga yang menjadi satu tarikan buat orang ramai. Kalau kita lihat bandingkan dengan filem-filem, bukan saja filem seram tempatan tetapi filem seram antarabangsa pun masih lagi banyak menggunakan unsur-unsur jump scare itu dan plotnya selalunya sama. Jadi kalau kita lihat di Roh ini ada konsep dan cara penceritaannya lain daripada lain. Jadi sambutan yang kita lihat dalam minggu pertama ini, adakah ia bukti mungkin bahawa masyarakat tempatan kita ini boleh disajikan dengan filem seram yang tak semestinya gunakan unsur-unsur yang sama ataupun plot yang sama? Adakah ini menunjukkan mungkin kematangan dari sudut penerimaan masyarakat dalam industri filem ini? Saya tak pasti, tapi menurut banyak komen di Twitter, orang rasa ia satu yang lain kerana ialah dia tidak ada elemen-elemen yang kita biasa lihat dalam filem seram. Tak ada hantu terbang dan jump scare dan sebagainya. Tapi itu tak bermaksud elemen-elemen itu tak boleh digunakan untuk filem yang berjenis lain. Tapi dia kebetulan kami beri kuasa kreatif kepada pengarahnya, Emir Izwan, dan dia sendiri memilih konsep ini kerana dia sendiri tak suka tengok filem hantu. Tapi dia suka filem yang mengacau jiwa orang dengan cara yang lebih halus dan lebih tersirat. Itu memang latar belakang dia. Dan dia memilih cara penceritaan ini. Bukan bermaksud semua filem Kuman Pictures akan gunakan kaedah ini. Dia lebih bersesuaian dengan pengarah. Dan walaupun banyak pujian di Twitter, kadang-kadang kita tak boleh terlalu dibuai pujian begitu. Kadang-kadang kita kena kaji betul-betul kemampuan dan visi setiap pengarah itu. Dia harus berbeza.
Mungkin Amir boleh ceritakan tadi kita ceritakan tentang tarikh tayangan yang terpaksa ditangguhkan itu mungkin pandangan Amir sendiri, tapi buat seluruh barisan pelakon, mereka yang terlibat, kru, semuanya mereka pastinya perasaan agak bimbang melihat kepada situasi COVID-19 pada awal Mac lalu. Sepatutnya ditayangkan pada Mac dan melihat kepada PKP pula semakin lama ditangguhkan. Jadi bagaimana perasaan ketika itu dan juga apa mungkin sokongan yang dapat ataupun nasihat yang Amir dapat berikan kepada seluruh tim yang terlibat dengan roh ini? Mereka masih menyokong dengan kuat, tapi malangnya kami tak boleh buat perkumpulan secara besar seperti filem-filem lain. Tapi ini hanya bermaksud yang promosi itu harus pivot tu by word untuk tahun ni harus lebih kepada online, walaupun memang selama ni filem dipromosi secara online, tapi nampaknya sekarang mungkin lebih 90% dari promosi harus menggunakan kaedah itu, tidak boleh membuat roadshow dan sebagainya. Tapi mereka terus memberi sokongan di setiap laman sosial mereka, dan yalah, kami buat setakat yang mampu. Boleh Amir ceritakan sedikit teknik-teknik strategi pemasaran itu yang dijalankan di media sosial? Kalau kita lihat macam Amir kata tadi, memang sebelum ini dah dijalankan pun secara digital, secara menggunakan media sosial untuk mempromosikan filem itu. Tetapi apa mungkin pengajaran baru buat Amir sendiri ketika memasarkan filem ini ketika PKP? Saya rasa promosi yang paling berkesan untuk mana-mana produk, termasuk filem, adalah promosi mulut ke mulut dari orang yang pernah menonton. Jadi saya rasa penonton sekarang sangat bijak dan sangat skeptikal mungkin. Kalau mereka sekadar melihat iklan, biasa melihat iklan dan biasa melihat promosi hanya dari pihak pengeluar, iaitu producer, mereka akan rasa ya memanglah dia akan promote sebab filem dia. Jadi kami rasa strategi yang paling berkesan adalah kami kongsi pendapat orang yang pernah menonton, dan orang ini bukannya orang yang dibayar, dia bukan treat berbayar, tapi dari penonton biasa yang berkongsi pendapat, dan kebanyakannya positif. Jadi kami lebih kepada kongsi yang positif, dan kalau dia bercampur-campur sikit dengan negatif pun kami kongsilah juga. Ya, sebab tak ada filem yang 100% sempurna. Ya. Betul. So saya rasa berbalik kepada itulah. Strategi utama adalah kita besarkan atau amplify suara penonton biasa yang suka, dan bukannya kami sendiri terhegeh-hegeh nak biasa keluarkan trailer baru, poster baru dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita juga mahukan sebagai seorang audience untuk melihat sebenarnya apa reaksi ataupun komen jujur mengenai sesebuah filem itu. Tapi kita nak banyak lagi nak bercerita dengan Amir, lebih-lebih lagi apabila melihat filem ini bakal dibawa ke Kemboja. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Realiti Rakyat, dan kita masih membincangkan mengenai masa depan industri filem, lebih-lebih lagi apabila sebuah filem seram, filem Roh telah mula ditayangkan di Pawagam dan dia menimbulkan banyak reaksi atau minat netizen untuk menonton. Dan kita bercakap bersama pengarah urusan dan pengasas Kuman Pictures Amir Mohamed yang dalam masa yang sama akan membawa filem ini ke Kemboja untuk ditayangkan di Pawagam di sana. Amir, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Amir ini, yang bakal dilakukan oleh Amir dan juga seluruh produksi membawa filem Roh ke Kemboja, filem ini juga akan dialih suara ke bahasa Khmer. Betul? Betul. Dan bagaimana kalau kita lihat Amir menggunakan peluang itu dan juga melihat minat audiens di Kemboja, lebih-lebih lagi dengan filem foreign, filem antarabangsa ni, Pematian Amir? Ya, sebab ia satu peluang yang kami tak sangka, tapi rupanya ada seorang pengedar di luar negara yang setelah melihat sambutan minggu pertama di Malaysia, Singapura dan Brunei, dia pun rasa ia ada peluang di Cambodia, dan
saya tak tahu berapa banyak pawagam. Saya baru Google semalam. Rupa-rupanya Cambodia ada 67 pawagam. Dia bukan negara yang besar. Jadi kalau dapat mungkin 2-3 pawagam pun dah okey lah kot. Kita promosi sikit filem Malaysia. Tapi ini bukan filem Malaysia yang pertama yang tayang di sana. Tapi mungkin filem kecil yang pertama lah. Sebelum ni filem seperti Upin dan Ipin dan Bobo Boy saya rasa pernah ditayang di sana. Dan pastinya mungkin kita boleh katakan juga mungkin filem seram pertama juga, filem seram tempatan pertama yang seperti yang saya katakan tadi menampilkan cerita yang lain dan juga mendapat perhatian pengedar luar negara. Jadi itu satu pencapaian yang amat besar buat Amir dan juga Kuman Pictures. Jadi bergerak ke hadapan, melihat kepada industri filem ini, mungkin roh ini mungkin bagi sedikit harapan dan motivasi untuk teruskan usaha Kuman Pictures untuk mengeluarkan filem-filem yang berbajet kecil tetapi dapat juga capaian nilai antarabangsa. Jadi apa jangkaan Amir sendiri melihat kepada industri filem tempatan yang dalam masa yang sama masih lagi ada kekangannya, masih lagi dalam recovery phase daripada PKP hari itu dan juga melihat kepada pawagam yang masih lagi beroperasi secara separuh saja kapasitinya. Jadi ada banyak cabaran dalam jangka masa yang panjang. Mungkin kita jangkakan PKP pemulihan ni lama lagi. Vaksin COVID-19 ini kita tak boleh jangkakan dalam masa yang terdekat. Jadi jangkaan Amir sendiri bergerak ke hadapan untuk industri filem tempatan, terutamanya buat industri syarikat produksi independen yang kecil, bagaimana? Saya rasa secara paradoksnya, filem yang dibuat secara indie, secara kecil ni mempunyai peluang yang lebih cerah kerana biaya kurang, jadi risiko pun kurang. Saya rasa yang produksi yang paling berisiko sekarang adalah filem yang bajet dia berjuta-juta dan mengharapkan kutipan puluhan juta, dan itu agak mustahil untuk dilakukan pada tahun ini dan mungkin tahun-tahun berikutnya, sebab kami tak tahu bila dah ada vaksin mungkin ada virus lain, na'udzubillah. Dan so saya rasa filem yang dibuat secara indie dengan hanya kelompok kecil orang yang bekerjasama mungkin mempunyai peluang yang lebih kukuh, sebab ya dia tak perlu menjual sebegitu banyak tiket untuk mendapat ulangan modal. Dan ini juga cabaran untuk orang memberi fokus kepada cerita yang lebih kecil, yang lebih intim. Tak semua harusnya besar-besar mungkin. Mungkin hanya konsep perlu besar, tapi skala dia boleh dikecilkan lagi. Amir, melihat kepada persediaan juga di masa hadapan, tentunya banyak yang Amir dan juga seluruh kru produksi belajar dari apa yang berlaku daripada dalam ke atas filem Roh ini apabila tidak dapat ditayangkan kerana PKP dan sebagainya, dan kita jangkakan ia akan berterusan kerana masih lagi pandemik ini masih lagi menular, dan persediaan dari segi sebagai seorang producer, sebagai seorang penerbit untuk menerbitkan filem di masa hadapan, apa yang sebenarnya boleh dititik beratkan kepada pemain industri sebelum menghasilkan sesebuah filem itu bagi supaya mereka tidak membazir sebegitu banyak dalam masa yang sama membuat untung juga? Ada mungkin yang difikirkan oleh Amir sendiri untuk dikongsikan? Mungkin apa yang kita akan nampak dalam tahun-tahun akan datang ialah lebih banyak filem dihasilkan khas untuk format streaming atau online. Dia mungkin ada saluran-saluran baru yang akan keluar khas untuk ini, selain dari saluran yang kami sedia maklum sekarang. Dan mungkin sebab ramai yang takut nak keluar rumah, ataupun harga tiket wayang pun bukannya murah sekarang. Jadi ada yang lebih RM20. Jadi orang rasa mungkin lebih berbaloi tengok kat rumah, lebih selamat, lebih aman gitu. Tapi akan sentiasa ada orang yang membuat untuk pawagam dan cabarannya itulah kita kalau berhadapan dengan situasi yang hanya separuh pawagam boleh diisi. Apakah jenis filem yang masih boleh menarik orang ke pawagam, bukan setakat tunggu dia keluar di TV atau streaming saja. Dan mungkin satu faktor juga adalah sebab orang berkurung sangat lama di rumah, mungkin orang akan memberi fokus yang baru tentang mengolah cerita
dan menulis skrip dan sebagainya yang selalunya mungkin orang terlalu sibuk untuk fokus banyak kepada skrip. Sekarang kita boleh lebih fokus buat beberapa draft sampai filem tu betul-betul bersedia untuk shoot. Dan semestinya masa shoot pun kena ambil kira faktor SOP, tak boleh terlalu ramai kru dan sebagainya. Selain daripada mesej Amir kepada pihak industri, mungkin Amir juga ada mesej atau pengajaran yang Amir dapat daripada proses ini yang boleh Amir sampaikan kepada pihak kerajaan. Sebelum ini kerajaan kata misalnya akan menambah baik Akta Finas. Jadi ini adalah ruang yang baik untuk industri turut bekerjasama dengan pihak kerajaan, sama-sama menambah baik akta ataupun sokongan yang sedia ada sekarang ini. Bagaimana untuk menambah baik industri filem berhubung dengan Finas juga pertubuhan yang sudah sedia ada. Jadi ini mungkin peluang Amir untuk kongsikan pengalaman yang Amir dapat daripada melancarkan filem ketika PKP, teknik pemasaran yang perlu dijalankan dengan kekangan itu. Apa yang Amir dapat dan Amir boleh sampaikan kepada pihak berkuasa? Apa lagi sokongan yang diperlukan? Oh, saya tak suka bagi pesanan kepada kerajaan atau kepada sesiapa sebab biasanya mereka ada penasihat sendiri yang dibayar agak banyak mungkin untuk memberi cadangan. Tapi apa yang saya nampak adalah tahun ni ada dua perkara yang membimbangkan, iaitu di laman web Finas sendiri mereka tidak lagi meletakkan angka kutipan setiap filem. Semua dah dipadam. Termasuk filem dari tahun-tahun sebelum ni. Dan juga angka penerima dana semua dipadam. So kami tak tahu sebenarnya syarikat mana yang pernah terima dana seberapa banyak untuk filem apa. Saya rasa info sebegini sangat penting untuk dijadikan bahan umum. Orang awam harus tahu berapa banyak dana yang telah disalurkan kepada syarikat filem dan juga kutipan setiap filem. Sebab dua perkara ini penting untuk rujukan dan untuk ketelusan kita. Dan kalau tidak, kita akan berahsia, masing-masing tak tahu siapa dapat dana, masing-masing tak tahu filem ni kutipan ni berapa. Dan ini tidak sihat. Kami perlukan maklumat. Dan dua perkara ini hanya berlaku tahun ini. Agak heran. Kepesanan saya adalah itulah, hebahkan semula dua perkara ini. Ya, betul. Ketelusan dalam maklumat itu sangat penting. Akses kita kepada maklumat itu. Jadi kita nak tahu sebelum kita berpisah, apa langkah seterusnya buat Kuman Pictures? Bolehkah kita jangkakan filem seram lagi? Amir kata tadi pengarah sendiri tak berapa suka filem seram, tapi mungkin buat Kuman Pictures ada lagi nak menceburi dalam filem seram ataupun filem-filem lain yang juga menampilkan cerita penggayaan ataupun konsep yang unik, yang berbeza, mungkin dalam tahun ini atau tahun seterusnya? Bagaimana? Sebab konsep Kuman Pictures kami tak berpegang hanya pada seorang pengarah. Setiap filem kami harus ada pengarah lain-lain sebab kami nak filem yang bervariasi juga. Sebab kalau tidak agak bosanlah asyik kerja dengan pengarah sama gitu. Dan filem kami yang ketiga, tajuk dia Irul Ghost Hotel, dia dalam bahasa Tamil. Dan filem ni sangat berlainan dengan roh. Sebab filem ni penuh dengan jump scare dan komedi, slapstick dan sebagainya. Dan ada music video juga. Sebab semua filem Tamil harus ada music video. Ya, betul. Dan dia konsep seram dengan konsep found footage. Seolah-olah semua dirakam oleh video kamera. Dan di-shoot di sebuah hotel yang agak berhantu. Dan yalah, konsep dia berlainan sungguh dengan roh. Ya, sangat sebab kontras. kami tak nak mengulangi biasa, ya. Ya. Jadi lagi satu soalan sebelum kita berpisah, Amir. Roh ini masih lagi ditayangkan di Pawagam. Jadi dalam mesej yang ringkas kepada penonton di luar sana, mengapa mereka patut tonton Roh ini sementara masih lagi ditayang di Pawagam secara ringkas? Saya tak nak jadi begitu tamak. Jadi kalau anda rasa tak selamat untuk keluar, tak apa, jangan keluar. Tunggu aja kat rumah sampai dia masuk saluran lain. Tapi kalau anda nak rasa pengalaman seram yang berlainan, yang walaupun di setting dia zaman purba, kami tak tahu zaman apa, tapi mood dia sangat menangkap jiwa kita apabila kita menonton dalam zaman sekarang. Sebab dia menggambarkan suasana rawan dan galau yang agak sesuai dengan zaman COVID ini.
Okey, terima kasih Amir untuk pesanan itu, satu pesanan yang sangat positif dan kita harapkan yang terbaik buat Kuman Pictures dan juga filem Roh, dan apa yang pasti anda di luar sana belum lagi menonton filem Roh boleh berbuat demikian di pawagam-pawagam terdekat dan ini masanya untuk anda merasai bagaimana menonton wayang ketika norma baharu. Betul. Ya. Walaupun seperti apa yang Amir katakan tadi, tak nak tamak, agak khawatir lagi masih nak pergi ke pawagam dan sebagainya, tetapi ada SOP yang ditetapkan kalau kita ambil inisiatif ataupun langkah sendiri untuk menjaga penjarakan fizikal dan mengamalkan SOP itu, pastinya selamat, dan dalam masa yang sama kita juga dapat menunjukkan sokongan kepada industri tempatan kita. Jadi terima kasih kepada Amir untuk perkongsian itu. Kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.